Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di Perkumpulan 10 akan membentangkan berkenaan tentang perkembangan buruh Filipina dan Indonesia ke Sabah disebabkan faktor ekonomi. Jadi sebelum itu saya menggunakan nama saya, yaitu nama saya Muhammad Abdul Khatri. Seterusnya akan saya perkenalkan diri mereka dengan senang. Nama saya Stefania Negrosin. Nama saya Nabila binti Muhammad Azari. Nama saya Besto Jaman, nama saya Indi. Dan saya Harold Tinggal Pasar. Maka lepas ini kami akan saya akan menerangkan bagaimanakah perkembangan kemasukan kedua buruh. Mari kita saksikan. Oke, selamat pagi. Saya Stephanie. Hari ini kami akan membincangkan tentang tajuk Uraikan Perkembangan Kemasukan Buruh Indonesia dan Filipina ke sektor ekonomi di Sabah. Okay, pada umumnya kita tahu bahawa Sabah adalah negeri di Malaysia yang menerima kehadiran pekerja asing daripada Filipina dan Indonesia dalam jumlah yang ramai sejak tahun 1970-an lagi. Kehadiran buruh dari Indonesia dan Filipina ini amat ketara dalam berbagai sektor sosioekonomi negeri Sabah seperti dalam sektor pembantu rumah, sektor pertukangan, di ladang ataupun tapak pembinaan, iaitu mereka bekerja sebagai buruh. Dalam konteks sosiologikal di Sabah, wujud penyataan bahawa kerja tidak akan menjadi tanpa PTI, iaitu pendatang asing tanpa izin. Justru dalam konteks pembangunan sosioekonomi, Sabah bergantungan kepada pendatang asing tanpa izin adalah amat ketara sekali. Okay. Sekarang kita lihat perkembangan ekonomi di Sabah sebelum kemerdekaan lagi. Seperti yang kita tahu bahawa ketika pada zaman pentadbiran SBUB, iaitu Syarikat Perpiagaan Borneo Utara di Sabah, pada ketika itu tenaga buruh amat diperlukan. pada ketika itu SBUB mengeksploitasi ekonomi di Sabah. Mereka memaksa penduduk tempatan menambah hasil keluaran tradisional. Tambahan lagi, hasil jualan penduduk tempatan dikenakan cukai dengan cara ini bagi SBUB untuk meningkatkan lagi dan mengatasi masalah kewangan yang dihadapi pada ketika itu. Sebagai contoh SBUB memaksa penduduk tempatan menambah hasil keluaran tradisional, iaitu hasil jualan penduduk tempatan akan dikenakan, iaitu sebagai contoh tembakau yang merupakan tanaman dagangan yang bermutu tinggi dan mendapat permintaan tinggi di pasaran. Tambahan lagi, pengecualian cukai ekspor diberikan kepada peladang tembakau untuk mengalahkan tanaman tembakau ini diusahakan oleh buruh. Selain itu, SBUB juga turut menguasai hasil balak dan pelombongan emas seperti emas, arang batu. Oleh demikian, ekonomi di Sabah menjadi semakin berkembang pesat dan membuka peluang kepada buruh asing untuk masuk dan bekerja. Pada ketika itu, buruh asing yang amat popular adalah dari China dan India. Dan pada awal 1970-an selepas kemerdekaan, jelas dapat dilihat buruh asing daripada Indonesia dan Filipina menguasai sektor perburuhan di Sabah sejak awal tahun itu. Kedatangan buruh asing ini telah banyak membantu dalam meningkatkan tahap dan ataupun perkembangan ekonomi di Sabah. Dapat dilihat banyak sektor yang memerlukan pekerja asing, terutamanya sektor pembinaan, peladangan, perindustrian dan sebagai pembantu rumah juga. Tambahan lagi, keadaan keselamatan di Sabah adalah selamat dan bebas dari berbagai ancaman, menimbulkan minat kepada mereka untuk berkunjung ke negara ini dan mengambil peluang, memberi mereka peluang untuk menceburi sektor pekerjaan di Sabah. Nama saya Harold Tinggal Pasar. Saya akan membentangkan perkembangan buruh Indonesia ke Sabah. Dalam perspektif sejarah,
kemasukan buruh Indonesia dikesan sejak abad ke-19 lagi. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, kemasukan buruh Indon ke Sabah masih diteruskan. Sejak tahun 1980-an hingga 1940, kedatangan buruh Indonesia ke Borneo Utara yaitu Sabah pada masa itu telah dikendalikan oleh syarikat berpiagam yaitu Chartered Company. Syarikat ini sedang membangunkan ekonomi politiknya di Sabah pada masa itu, yaitu sektor pertanian seperti penanaman getah dan penanaman getah, contoh seperti penanaman getah. Pada masa itu juga syarikat ini sedang membangunkan sektor ekonomi pertaniannya di Tanah Melayu. Tanah Melayu. Seterusnya perkembangan ekonomi yang menggalakkan di Tanah Melayu pada masa itu juga telah menghadapi satu masalah, yaitu masalah kekurangan buruh. Pada masa itu juga pihak syarikat berpiagam ini pada masa itu telah mengadakan perundingan dengan syarikat Hindia Timur yaitu di Indonesia untuk mendapatkan buruh dari Indonesia. Selepas perundingan ini secara pada masa itu juga buruh Indonesia telah diimport secara formal oleh kerajaan British ke negeri Sabah. Seterusnya untuk menjaminkan bakalan buruh yang lancar, syarikat berpiagam ini telah mengadakan perundingan dengan pihak kerajaan Belanda juga. Seterusnya perjanjian antara dua pihak ini telah membolehkan bakalan buruh dari Indonesia ke Borneo Utara dimulakan awal tahun 1980-an lagi. Sebagai contoh, pada tahun 1982, seramai 90 orang buruh kontrak Jawa telah dibawa masuk dari Pulau Jawa melalui Singapura dan kemudiannya dibawa ke pantai timur Borneo Utara untuk bekerja di ladang-ladang seperti di kawasan Silima dekat Lahad. Seterusnya kita menceritakan perkembangan buruh Indonesia ke Sabah yaitu pada zaman pendudukan Jepun. Secara tidak langsung pendudukan Jepun juga memainkan peranan penting dalam kemasukan buruh Indonesia ke Sabah. Selepas British meninggalkan Sabah, banyak sektor pertanian mulai tidak dioperasikan. Masalah buruh juga turut berlaku. Pada masa itu juga untuk mengatasi masalah ini, pihak Jepun juga turut merekrut ataupun mengambil buruh dari Indonesia secara paksa. Buruh Indonesia ini dibawa ke Sabah seperti di Tawau, penanaman getah khususnya untuk memulihkan semula sektor ekonomi yang telah ditinggalkan British pada masa itu. Walaupun penjajahan Jepun di Sabah tidak lama, kemasukan buruh Indonesia masih diteruskan untuk memajukan ekonomi di Sabah. Sebagai kesimpulannya, begitulah cerita perkembangan kemasukan buruh Indonesia ke Sabah pada masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nabila binti Muhammad Azhari, nombor matriks BA 12110268. Seterusnya saya pula akan membincangkan tentang kedatangan migran atau buruh-buruh daripada Filipina masuk ke Sabah. Okey, macam mana? Penghijrahan mereka ni, terbaik, bunyi itu terbaik. Okey, penghijrahan buruh Filipin masuk ke Sabah disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor kemasukan buruh Filipin masuk ke Sabah disebabkan adanya penjajahan daripada pihak kerajaan Sepanyol yang penjajahan di bawah di selatan Filipina menyebabkan diorang masuk ke Sabah, di mana Sabah ni juga dikatakan faktor geografinya yang paling dekat antara selatan Filipin dengan Sabah. Baik bang, selatan Filipin dengan Sabah sangat dekat, so itu menyebabkan mudah untuk mereka masuk ke Sabah. Okay? Dikatakan juga kemasukan mereka ni, sebanyak mereka ni buruh Filipin ini berasal daripada antaranya penduduk Sitangkai dan Borneo. Okay? Di mana adanya terdapat aktiviti perdagangan antara penduduk Sitangkai dan Borneo sejak awal kurun ke-9. Itu antara salah satu faktor lah mengapa mereka masuk ke Sabah. Okey, seterusnya penghijrahan di kalangan penduduk kumpulan Sulu dan Selatan Filipina ke Sabah telah berlaku sejak sebelum Sabah merdeka lagi menerusi Malaysia kerana aktiviti-aktiviti ekonomi dan sosial antara kedua negeri. Okey. Seterusnya mereka ni ada dua kumpulan. Kumpulan pertama yang berhijrah ke Sabah ialah masyarakat keturunan Cina dari Jolo, yang berketurunan Cina dari Jolo yang melarikan diri dari Semporna ke pantai timur Sabah yang kemudiannya menetap ke sana. Dan kumpulan kedua ialah penghijrahan daripada Sulu yang tiba di pantai timur Sabah, iaitu Sandakan, Tawau dan Dadan. Okey, mereka ini, buruh-buruh Filipina ini terlibat dalam sektor perdagangan, perikanan dan pertanian. Okey, seterusnya kedatangan migran Filipina ataupun buruh Filipina ke Sabah adalah boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar. Yang pertama, mereka yang datang ke Sabah pada akhir abad ke-15 kerana melarikan diri dari penjajahan Sepanyol. Yang kedua, mereka yang dikatakan datang ke Sabah antara tahun 1970 hingga 1977, iaitu era penentangan terhadap Mindanao. Dan ketiga, mereka yang dikatakan sebagai pelarian yang sampai sekarang, daripada 1970 sampai sekarang mereka disebut sebagai pelarian atau transients. Juga terdapat beberapa faktor lain disebabkan mereka masuk ke Sabah. Yang antaranya ialah kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor penolak daripada negara asal mereka, di mana terdapat krisis ekonomi yang berlaku di Filipina, di mana ia juga berlaku di serata Asia, negara-negara Asia. Itu menyebabkan mereka keluar dari negara asal untuk masuk ke Sabah, di mana Sabah pun masa tu dikira okey lah sikit. Dia punya ekonomi kan, ada getah, ada pertanian dia pun okey, perikanan dia pun okey. So itu yang menyebabkan mereka masuk ke Sabah. Seterusnya untuk tambah sikit, kalau dilihat di Filipin, buruh-buruh Filipin ini di negara asal mereka hanyalah terlibat dalam sektor pertanian, di mana sektor pertanian itu langsung tidak ataupun kurang mendatangkan pendapatan yang sangat baik, malah dia hanyalah untuk pendapatan seharian saja. Itu yang menyebabkan mereka lebih terjurus ke Sabah, di mana mereka mudah untuk cari kerja lah. Okay, seterusnya faktor penarik negeri Sabah sebagai daerah destinasi, di mana sebagai kita tahu yang di awal tadi saya ada ceritakan yang mana faktor geografi Sabah dan selatan Filipin sangat dekat dan dia hanyalah terbatas daratan dan lautan saja. Itu yang memudahkan mereka masuk. Lebih-lebih lagi ada jalan masuk seperti Sungai Nyamuk, yang itu salah satu jalan masuk yang paling mudah lah untuk mereka masuk ke Sabah.
okey. Dan seterusnya keperluan negeri Sabah terhadap buruh asing. Seperti mana yang kita tahu, rakyat negara Malaysia ni tidak semua orang ingin bekerja di dalam sektor-sektor macam sektor perikanan, pertanian, apa-apa saja yang di mana bukan dalam ofis lah. Bila mana ada krisis macam itu menyebabkan sektor-sektor perikanan macam sektor perikanan ni kurang kemasukan pekerja. Itu yang menyebabkan majikan memerlukan siapa-siapa saja yang nak masuk, yang nak bekerja di bawah dia, asalkan dia punya ekonomi asal ekonomi dia baiklah, terjamin. Itu yang menyebabkan mereka ni golongan buruh Filipin ni masuk ke Sabah, menyebabkan mereka berasa ekonomi diorang makin stabil lah, sebab diorang nak cari kerja pun senang. Okay, saya rasa itu saja yang boleh saya katakan tentang kemasukan buruh Filipin ke Sabah. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Rebin Kadri, di mana saya akan menerangkan pula berkaitan tentang apakah kesan-kesan kemasukan di antara kedua-dua buruh ini ke Sabah disebabkan faktor ekonomi. Di mana sebelum ini kita telah mendengar tentang sejarah kemasukan ataupun sejarah perkembangan ekonomi Sabah daripada kawan saya itu daripada Step. Seterusnya pula Heron pula dia menceritakan tentang berkenaan tentang perkembangan kemasukan buruh Indonesia. Dan seperti tadi pula kawan saya Nabila menerangkan tentang faktor-faktor ataupun perkembangan kemasukan buruh Filipina datang ke Sabah. Seterusnya pula kita beralih pula tentang apakah kesan-kesan kedua buruh ini masuk ke Sabah. Baiklah, seperti yang kita tahu bahawa bukan setakat buruh Indonesia ataupun Filipina saja yang masuk ke Sabah disebabkan faktor ekonomi. Namun terdapat juga ada buruh-buruh tentang China dan India. Jadi antara kesan yang pertama ialah di mana kemasukan kedua-dua buruh ini menyebabkan iaitu tentang meningkatkan hasil bumi Sabah yang selama ini dibiarkan. Di mana disebabkan oleh kemasukan buruh-buruh ini, maka dia menyebabkan perkembangan industri pada ketika itu semakin meningkat. Seperti mana kita tahu bahawa peningkatan hasil bumi pada ketika itu menyebabkan kekurangan buruh, di mana penduduk tempatan pada masa itu terlalu, kita orang ada yang tidak mau bekerja dan ada yang kurang berminat dalam menjemburi perindustrian pada ketika itu. Maka pihak British ataupun penjajah pada ketika itu masuk ke Sabah dan membawa masuk buruh-buruh untuk mengusahakan sektor-sektor industri ataupun ekonomi seperti perusahaan getah, tembakau, seterusnya perikanan dan perdagangan dan banyak lagi. Maka disebabkan kemasukan inilah menyebabkan hasil-hasil ataupun industri pada ketika itu semakin meningkat. Seterusnya ialah kesan yang kedua ialah menyebabkan wujudnya sistem ekonomi moden berasaskan industri buruh. Maksudnya sebelum ini ketika sebelum kemasukan penjajah ataupun buruh-buruh asing ini, dahulu masyarakat Sabah pada ketika itu menggunakan ekonomi berasaskan ekonomi sendiri. Namun disebabkan kemasukan buruh asing, mereka telah membawa satu berasaskan industri moden. Sebagai contoh, pada ketika dulu mereka hanya menggunakan kuali untuk mendulang biji timah. Namun disebabkan kemasukan ataupun buruh-buruh asing ini menyebabkan lebih moden menggunakan kapal korek. Itu kita dapat lihat bahawa dari ekonomi sendiri pergi ke ekonomi komersial ataupun lebih moden. Itu merupakan salah satu kesan yang kedua. Dan yang terakhir sekali saya ingin beritahu bahawa kesan yang ketiga ialah percampuran etnik. Maksudnya di sini kemasukan buruh Filipina, buruh Indonesia datang ke Sabah menyebabkan semakin ramai etnik ataupun kaum-kaum yang berada di Sabah ini. Tambahan lagi yang kita tahu kemasukan buruh China dan India menyebabkan ramai betul etnik yang berada di kawasan Sabah ini.
Hal ini demikian kerana kemasukan buruh-buruh ini ada yang menggunakan kontrak daripada British dan ada yang masuk secara sukarela. Yang menggunakan kontrak ini, selepas habis kontrak, mereka akan ada yang pulang dan ada yang terus menetap di Sabah. Maka yang menetap di Sabah inilah menyebabkan percampuran etnik ataupun pertambahan etnik di Sabah. Saya rasa setakat itu sih yang saya mampu ataupun ceritakan kepada anda semua berkaitan tentang kesan-kesan kemasukan buruh-buruh asing ke Sabah disebabkan faktor ekonomi. Sekian, terima kasih. Oke, secara kesimpulannya, kedatangan buruh asing di Sabah telah memberikan impak yang begitu besar terhadap pembangunan ekonomi di negeri Sabah. Hal ini karena setiap buruh dari negara luar, khususnya dari negara Indonesia dan Filipina, telah memberikan impak secara langsung terhadap pembangunan di sektor ekonomi di Sabah, khususnya pertanian dan perikanan. Kalau kita melihat dari segi sejarah kemasukan buruh di negeri Sabah, buruh asing seperti negara Filipina lebih kepada sektor perikanan dan buruh Indonesia lebih kepada sektor pertanian. Dan kalau dilihat melalui faktor kemasukan, biasanya ada dua, yaitu faktor tolakan dan faktor tarikan. Dari segi faktor tolakan, dia melibatkan mengenai faktor penjajahan asing di negara tersebut seperti penjajahan Spanyol di selatan Filipina. Desakan daripada penjajahan Spanyol itu menyebabkan ramai warga Filipina di selatan tersebut telah berhijrah ke Sabah. Dan secara keseluruhannya, kehadiran buruh asing di Sabah telah memberikan kemajuan yang begitu besar kepada pembangunan di negeri Sabah melalui fisikal dan bukan fisikal. Dan kemasukan buruh asing dari zaman 90-an hingga ke hari ini sudah berterusan, walaupun berbeda secara kemasukannya pada zaman 90-an dan pada zaman ini. Sekian, terima kasih.